Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini saya dah buat posting mengenai suara deras. Mulut besar, mulut luas. Uh, dia kalau apa ni, lately aja kita nampak orang cakap deras ni. Orang cakap deras. Sembang kuat. Uh, Bila social media menjadi semakin popular. So kita nampak founder produk yang nak jual barangan mereka, produk mereka. Ada 2-3 orang asal Kedah cakap sembang deras tu, sampai benda-benda dalam kain pun keluar. Yang cakap deras juga ni sebelah Melaka. Sebelah Melaka ni, Kelantan pun ada juga. Tapi actually sembang deras ni dia dikira boleh diterima kalau ia berlaku dalam kelompok kecil di kampung atau di kampung kecil lah, di kalangan Pak Long, kawan-kawan Pak Long duduk di kedai kopi. Mereka sembang deras lah. Keluar yang perkataan-perkataan yang yang bagi orang yang di luar negeri itu merasa tidak wajar. Macam haram jadah, kepala bapak hang, apa lagi, anak haram, dajjal, kotak rajang hang, macam-macam lah memang. Tapi kalau benda tu dalam kelompok kecil yang sembang hari-hari ni, dia tidak membawa maksud seperti yang diucapkan itu. Ia lebih satu perkataan atau ni ayat-ayat gurauan di kalangan rakan-rakan rapat, kawan-kawan duk jual kopi ke, Pak Long punya geng ke. Tapi kalau benda tu diucapkan oleh seorang ustaz dalam surau, dalam masjid ketika mengajar, ramai orang yang rasa offended. Sebab benda tu selalunya dibuat live. So aksesnya pada seluruh negara, bukan saja Kedah dan Penang saja atau Perlis yang faham apa yang dimasukkan perkataan-perkataan itu. Tapi memanglah pun kalau saya orang Kedah pun, saya rasa perkataan-perkataan ini tak layak lah disebut dalam majlis ilmu, majlis agama, tazkirah, kuliah. Walaupun ustaz-ustaz berkenaan tidak bermaksud kata-kata itu pada the actual meaning of the word lah, kan. Pada orang memang marah lah. So ini saya nak kaitkan dengan bahawa viral baru ni, Ustaz Usam ni mulut kuat lah. Dia deras, suara dia deras, cakap dia deras. Keluarkan kataan-kataan macam anak haram, dia. Tapi maksudnya bukan anak di luar nikah, dajjal, pelang. Tapi kalau dia bercakap di luar masih okey lagi, saya rasa. Tapi daripada seorang ustaz tu memang tak berapa okey lah pula dalam majlis ilmu, kan. Dalam majlis ilmu tak sesuai lah. So baru ni dia kata, dia komen pasal rela, dia balik taruh blog, rela minta IC apa semua, tanya ni macam depa mengalahkan polis dengan askar. Dulu dia kata rela duk jaga kenduri, parking kenduri ya. So kalau di luar lawak tak apalah, tapi so rela ahli-ahli rela tak berapa suka lah. Dia boleh cakap tu anak haram rela, dia kata tu. Kalau tuan-tuan boleh ikut search balik dia punya saya tak pasti ceramah di mana. So
ia tidak patut keluar. Saya tak tahu whether Ustaz Usam ni dah minta maaf ke tidak pada rela dengan apa ni pertahanan awam. Dia kata pertahanan awam pun dia kata dulu dia tangkap ulang lah ni, oi depa dah kuasa. Saya rasa sebagai ustaz, saya rasa tak boleh sampai ke situlah. Nampak apa melekehkan orang lain. Dia patut cakap apa ni lah, slow sikit, kata rela sekarang pun dah ada kuasa. Tapi tak payahlah nak cakap tu perkataan anak haram tu. Bagi apa ahli rela di luar Kedah, luar Penang, terasa hatilah. So kita tengoklah whether satu ada keluar dia buat posting, tapi tak pasti sama ada apa dia minta maaf ke apa, ataupun dia kena improve lah. Ustaz Usam ni ialah anak kepada apa Syekh Datuk Badruddin, apa ni apa mantan mufti Kedah. Saya datang daripada satu kampung dengan beliau. So Tok Wan pada Ustaz Usam ni ialah apa ni apa membuka pondok, nama dia Pondok Haji Ahmad Hutan Palas, kawasan Kot Yang. Daripada rumah saya dalam 5 tak sampai 5 kilometer lah. Waktu kecil-kecil dulu saya tak sekolah di situlah, tapi saya selalu pi di situ sebab rumah Tok Nyang saya, Haji Ibrahim tu, dalam kawasan pondok. Saya tak pasti whether Tok Nyang saya tu mengajar di pondok itu, tapi dia kata Tok Nyang saya mengajar Quran lah di pondok itu. Dan keluarga apa ni Haji Ahmad tu saya kenal lah. Apa Ustaz Badruddin ni, Datuk sekarang, dulu Ustaz Isomuddin, Pak Ngah atau Pak Cik pada Pak Ngah kot, atau Pak Long kepada Ustaz Usam ni. Kalau tak silap saya pernah menjadi adun di Kedah mewakili PAS. Ustaz Isom ni pun bagus. Saya kenal baik dengan Ustaz Isom ni waktu saya kecil. Pergi pondok dulu, kadang-kadang duk jumpa. So apa ni rentetan kepada apa ni apa komplain ini, isu ini, patut Ustaz Usam yang masih muda, dia 30 lebih, baru muda, apa ni apa cakap dia kuat, baguslah dia punya ni dakwah apa semua, apa banyak orang suka, tapi dia kena improve on that, penggunaan perkataan. Kalau dia nak go, maknanya dia sekarang dia kena ingat, dia duk keluar dekat Facebook, kena online apa semua tu, bukan orang Kedah je tengok, seluruh negara tengok, which is good, bagus, tapi dia kena improve on the language lah. Dia kena jaga-jagalah, sebab orang lain terasa, kita tak terasa tak apa. Orang lain terasa apa yang cara dia cakap tu. Bagi kita ni dah, orang Kedah cakap mangli lah, bukan sesuatu yang so macam juga ustaz-ustaz yang suka buat joke terlampau. Orang gelak kuat, gegak gempita, gelak perkataan yang a bit ada elemen-elemen lucah sikit. Kan? So alasannya ialah untuk apa ni, menarik minat generasi muda untuk datang dengan ceramah. Tapi apa sampai kadang-kadang jadi dah bukan majlis agama dah, bukan majlis ilmu dah, cakap tu dah jadi macam apa ni, event apa tak tahu. Dia jadi terlampau gelak sangat, cakap lepas tu a bit of menghina orang lain. Ada satu ustaz, tak payah saya cakap lah, tuan-tuan tahu, selalu dia punya favourite word JKKK. Ini dia duk belasa UMNO dulu. JKKK kan dapat dana daripada UMNO, semua lantikan UMNO. So duk cakap tu lah tak habis, JKKK. Perli lah, sarkastik. Lepas tu orang gelak. Dia cakap ni, itu pun perkataan macam bodoh.
di Terengganu ni, Kelantan ni, biasalah bodoh tu bukan macam orang tu bodoh. Itu ungkapan percakapan harian lah. Bodoh. Tapi bukanlah dia bodoh. So ada orang setengah boleh terima, tapi UAI ni waktu dia datang ke Subang, especially ke tempat saya, kita pun expect orang datang penuh masjid sampai keluar-luar apa semua, orang berniaga pun banyak apa semua. Tapi crowd di sini berbeza. Mungkin crowd di tempat lain sebab jemaah yang datang, orang ramai yang datang kebanyakan daripada luar, bukan daripada kawasan Subang. Sebab mungkin tak berapa sesuai kot dia punya cara dia bercakap. Orang tak berapa ni. Ni di kawasan ni lah. Dia mungkin kalau kat Kedah, Terengganu, Kelantan atau tempat-tempat lain tak tahu. Tapi penuh. So kalau ketawa banyak sangat pun, ada setengah ustaz kata membuatkan hati kita keras. Kalau ketawa banyak pun, nak serius sangat pun, nanti orang tak datang. Tapi itulah ilmu. Takkan nak buat benda tu jadi sarkas. Orang ketawa terbahak-bahak, badan terangkat-angkat. Allah Akbar. Saya ada puji ustaz, Allah lupa namanya, di kawasan saya ni, ada PhD. Saya ingat dia Mesir ataupun dia Mesir saya ingat. Doktor muda 30 lebih juga, ada PhD. Dia duduk kawasan ni, datang ke masjid bagi ceramah, penuh dengan ilmu. Datang dengan motosikal je, dan tak ada duk cerita. Setengah hutan ni cerita, saya jumpa orang kaya ni, besar rumah, ada helikopter. Suka sangat cerita pasal kemewahan ni. Ni orang kaya ni, dia ni bagi kereta saya Velfire ni. Tak payah bagi tahulah. So kadang-kadang social media ni mengubah cara penyampaian ilmu. Dia jadi trend pula dah, nak kena bagi tahu, nak kena tunjuk, nak kena, kalau tidak tak dapat likes. Orang tak suka. Macam ustaz yang saya kata ni, ustaz muda yang ada PhD ni, dia selalu baca kitab pasal apa ni, itulah. The moment dia bagi salam, lepas je dia bagi salam, mukadimah sikit saja, terus dia cakap pasal kitab. For almost 1 hour, subhanallah, kita dapat banyak ilmu. Saya insyaAllah make sure that saya tak miss dia ni. Banyak, memang new ilmu totally. Sebenarnya kita pernah dengar lah kan, cumanya berbeza penyampaian. Isunya sama, tapi ni memang lupa dah. Tapi dia tak ada sangat dalam media sosial. Yang cak doktor apa tu, ustaz doktor something. The moment dia cakap, penuh dengan ilmu. Dia tak nak dengar sebelum ni. Sebab kita bukan pada religious background, religious school, macam-macam. Habis kita tukar kitab, tak ada berhenti duk ni lah. Kadang-kadang 2 kali seminggu. Most of the time sekali seminggu lah, most of the time. Good thing, sekali seminggu. Kalau tempat lain sebulan sekali lah. 3 kali seminggu kadang, 2 kali. Sebulan, sorry. So janganlah jadikan kuliah agama, tazkirah dalam masjid tu sebagai tempat melawak berlebihan. Bukanlah tak boleh melawak langsung kalau serius sangat. Sebagai selingan di antara ni, boleh lah, tapi mild one. Ada juga ustaz-ustaz di Kedah yang background semua pondok ni pun sedap juga didengar. Joke dia sekejap je, sikit saja joke dia, tapi dia cerita pengalaman dia dengan ilmu dia. Itu memang orang kata sedap didengar. Mostly saya tengok online lah, dekat dekat Facebook banyak yang buat live. Alhamdulillah. Walaupun
Uncle like ni tidak mencecah seperti macam mungkin Ustaz Usam. Yang kasar sikit macam di Penang, Wan Nizam tak tahu, katanya dia ditegur oleh Mufti Penang, Mufti Pulau Pinang, tak pasti. So Ustaz Uzam harus mengambil ini sebagai teguran yang positif lah, Ustaz Uzam. Ustaz Uzam kat diang tapi jangan pula kawasan ni nak pergi marah orang lain pula. Kita manusia kan Ustaz, bukan perfect. Tak kira ustaz ke, bukan ustaz ke, ulama ke, semua. Ulama pun kalau mufti pun kalau dia nak buat apa-apa keputusan, dia kena mesyuarat, bukan dia seorang. So dia ambil banyak pendapat, tengok pendapat, dia kaji semula, termasuk pendapat dia. So kena fikir balik lah Ustaz Sam no? Jangan terasa hati lah Ustaz, kan? Nak buat macam mana, kan? Kena kuatkan semangat lagi lah. Tapi bukanlah lawan balik mereka tu. Jangan pula Ustaz kata amboi tak boleh cakap, tak. Kita kena study semua sensitivity. So sampai hari ni kita cerita pasal surah Ad-Ra'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau ada kesempatan.